Membuka tirai chapter ini, kita dibawa ke arah Marijoa yang memperlihatkan kemarahan pihak Gorosei terhadap gambar poster Bounty Luffy yang baharu. Di sana kita dapat melihat Gorosei dengan panau di dahi memarahi pihak Marine kerana telah mengeluarkan gambar Gear 5 Luffy dan meletakkan nama D dalam Bounty Luffy tanpa keizinan mereka. Dan di panel Marine ini, kita dapat melihat betapa mereka gelisah dan menjadi kelam kabut setelah mengetahui pihak atasan sedang murka, dan salah seorang dari Marine di situ menjawab dengan penuh ketakutan bahawa mereka tidak mendapat arahan tersebut dan gambar Gear 5 itu dihantar oleh ejen CP0 sendiri yang bernama Guernica Sama. Kemudian Gorosei tersebut mengarahkan Marine untuk mencetak semula gambar Bounty Luffy dengan foto yang baharu dan membuang nama tengah di Luffy kerana mereka tidak mahu dunia menyaksikan Bounty Luffy tersebut sebegitu rupa. Namun pihak Marine gagal untuk menghubungi kilang pencetakan, dan arahan selanjutnya untuk menghentikan penyebaran surat khabar itu juga turut gagal kerana di sini kita dapat lihat paparazzi Morgan lebih lincah buat kerja, dan selaku paparazzi Morgan tidak perlukan kelulusan sesiapa-siapa pun untuk dia sebarkan sebarang fakta dan berita kepada seluruh dunia. Morgan menyifatkan penampilan baharu Luffy sangat-sangat membingungkan dan mengarahkan pekerja-pekerja burung dia untuk menghantar surat khabar itu ke seluruh dunia. Dan Morgan juga telah mendedahkan satu maklumat penting yang dah lama sidang fans tertanya-tanya, iaitu berkaitan anak-anak Big Mom. Morgan mengatakan bahawa transmission Cyber Pulse sebelum ini terganggu dalam chapter lepas adalah sebaik sahaja mereka terlihat kapal Queen Mama Chanter, yakni kapal Big Mom. Kemudian Morgan mengatakan bahawa dia tidak akan membiarkan propaganda mereka terlucut darinya kerana kisah sebenar cukup-cukup mendebarkan. Kemudian di panel ini kita dapat melihat berita berkenaan tumpasnya Yonko, Kaido dan Big Mom telah viral ke seluruh pelosok dunia, dan ketiga-tiga kapten yang bertanggungjawab dalam menumpaskan Big Mom dan Kaido telah mendapat suntikan yang melonjak dalam nilai bounty mereka. Dan di panel ini kita dapat melihat Lockheed dan Luffy masing-masing mendapat bounty berjumlah 3 bilion. Okey, pause kejap. Kat sini kita boleh tengok kan gambar Sabo jelas terpampang dekat bangunan besar Gedabak, dan dalam panel ni juga ada bendera kat situ. I wonder why gambar Sabo terpampang besar-besar kat negara tu dan apakah nama negara tu kan. Kemudian scene beralih ke arah Udon di persisiran pantai Wano, di mana kita melihat kru Kid dan Law sangat-sangat terkejut melihat bounty baharu kapten mereka, dan di sana juga kita melihat Apo tertanya-tanya di mana perginya Kid kerana baru tadi dia dapat lihat muka Kid nampak lain, dan Killer sambil tertawa mengetahui isi hati bos dia dan tahu apa tindakan bos dia untuk ke Flower Capital. Sementara Law mengatakan perkara ini menjadi semakin sulit nantinya. Kemudian scene beralih ke arah Flower Capital, tepatnya di dalam istana Oden, di mana kita dapat melihat tukang masak di sana sedang berhempas pulas memasak dan menyajikan makanan yang terbaik yang bertaraf shogun bagi menjamu hero negara mereka, dan mereka juga turut memastikan 3 kali yang makanan yang bakal disajikan tidak mempunyai sebarang racun di dalamnya. Namun di panel ini kita dapat melihat hanya Jinbe sahaja yang mengadap juadah-juadah di situ kerana judging by kekecohan yang datangnya dari luar istana, Jinbe dah faham sangat dah ke mana the rest of the crew berada. And yes, di panel ini kita dapat melihat semua Mugiwara crew except for Jinbe telah menghadiri festival di luar istana kerana di sana terdapat terlalu banyak sangat hiburan seperti permainan tangkap ikan emas dan sebagainya. Dan Luffy juga sedang bergembira memakan makanan yang dijual di tepi-tepi jalan Flower Capital sambil di-follow oleh Chopper yang semestinya aiming for cotton candy dan Yamato, yang kita semua sedia maklum ini adalah pesta pertama sepanjang hidup dia. Jadi dia kelihatan sedikit emosi di situ. Dan dari atas bangunan kita dapat melihat Soul King Brook bersama-sama Hiyori bersiap untuk memperdengarkan lagu kesukaan brother dia Oden yang berjudul Moon Princess, dan dendangan lagu tersebut disambut dengan gamat oleh penduduk-penduduk Flower Capital di situ. Kemudian scene beralih ke arah basement istana di Flower Capital, di mana di sana kita dapat melihat Nico Robin yang sedang melihat-lihat patung-patung Kokeshi Dolls di situ menjadi terkejut apabila tiba-tiba sahaya Tengu Yama Hitetsu datang menyapa namanya. Robin tertanya-tanya macam mana Hitetsu boleh mengetahui nama dia. Lepas tu Tengu cakap, ni semua koleksi patung aku. Comel kan? Tak sangat, kata Robin.
Kemudian Robin tertanya-tanya kenapa semua koleksi anak patung tu semua berada di situ. Kemudian Hitetsu menjelaskan bahawa bilik ini adalah bilik rahsianya, namun dia mendapati dirinya terpenjara di situ beberapa tahun lamanya. Mendengarkan perkara itu, Robin menjadi terkejut dan tertanya-tanya kerana Robin mengenali Hitetsu sebagai pembuat pedang. Hitetsu kemudiannya mengatakan bahawa dia membuat pedang kerana dia mempunyai bakat untuk kerja itu. Namun dia cuma membuat pedang sebagai hobi sampingan dia semata-mata kerana tugasan mentadbir negara adalah sebuah tugasan yang amat memenatkan. Kemudian Hitetsu pun membuka topengnya dan akhirnya kita mengetahui bahawa Hitetsu sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki, bapa kepada Kozuki Oden. Melihatkan perkara itu, Robin menjadi sangat-sangat terkejut dan tertanya-tanya adakah Momo mengetahui perkara ini, dan Sukiyaki mendedahkan bahawa dia belum lagi memberitahu Momo akan perkara ini, dan dia juga mengatakan berkemungkinan yang ahli Akazaya yang lain telah pun dapat meneka siapa dirinya yang sebenarnya. Namun bagaimana dapat dia menunjukkan mukanya kerana menurutnya dialah orang yang bertanggungjawab membiarkan Kurozumi Orochi mendapatkan tahtanya, dan dia juga hampir-hampir sahaja gagal untuk keluar dari bilik rahsia tersebut. Dan pada ketika dia berjaya meloloskan diri dari bilik itu, Oden telah pun mati dan negara Wano ini telah pun berubah. Dia hampir-hampir sahaja untuk melakukan seppuku untuk membunuh dirinya sendiri. Namun belum sempat Sukiyaki meneruskan ceritanya, Robin mencela sepatutnya ia berada di negara ini, senjata kuno Pluton. Itulah yang aku tahu ketika aku membaca poneglyph di Alabasta. Dan dengan penuh yakin Sukiyaki membenarkan kata-kata Robin. Kemudian scene beralih ke arah bekas penjara udon, dan sebaik saja panel dialih ke situ, kita dapat melihat kekecohan sedang berlaku dari luar penjara tersebut. Letupan berlaku dan bangunan itu menjadi berantakan, dan kita dapat melihat pokok-pokok tiba-tiba tumbuh dengan cepatnya dari penjara tersebut. Dan apabila panel di zoom in ke dalam penjara tersebut, alangkah terkejutnya Babanuki yang sebelum ini gemuk gempal menjadi kecut, seluruh tubuhnya ditikam sejenis kayu yang tajam, dan begitu juga dengan para pengikutnya yang tergantungan ditusuk akar kayu yang tajam, dan kesemua mereka dilihat seperti tersedut air dari tubuh mereka kerana berpenampilan seperti jegangkung. Dan di panel ini even King pun terlilit dengan akar kayu tersebut dan jantungnya ditusuk. Bahkan Queen juga telah tertusuk dan dia juga dari berbadan bengkak menjadi sekeping. Walaupun di ambang maut, Queen sempat berseluruh mengatakan yang berbadan kurus tidak sesuai untuk dirinya. Dan di panel ini jelaslah sudah kesemua ini adalah angkara Admiral Ryokugyu. Gila guys, big revelation ni guys. Hanya dengan 5 jari sahaja, Ryokugyu berjaya membantai 2 orang komandos Yonko di penjara udon. Dan sambil memijak-mijak Queen, Ryokugyu mengatakan dia akan malu kalau dia kalah dengan beberapa komandos seperti mereka. Dan dia juga mengatakan dengan nada kesal bahawa pihak Mirin tidak punya cukup kekuatan tentera untuk membersihkan kekacauan yang mereka lakukan. Dan di panel ini juga kita dapat melihat inilah caranya Ryokugyu meminum air, iaitu dengan menjalarkan akarnya dan menusuk sebuah barrel yang berada di situ yang dipercayai adalah sake. Dan di panel ini kita dapat melihat dengan jelas wajah sebenar milik Ryokugyu yang sedang memakai reben. Dan kita juga mengetahui nama sebenar Ryokugyu adalah Aramaki, the Admiral of the Marine. Ryokugyu kemudiannya memberi komentar terhadap sake yang dia minum tadi, dan kemudian menelefon seseorang, seterusnya mengarahkan orang yang ditelefonnya itu untuk menghantar sebuah kapal perang. Dan jangan bagi Sakazuki apa yang dia akan buat. Dan kita tak tahu siapa yang Ryokugyu hubungi. Cuma one thing for sure, orang yang dihubungi mesti berjawatan lagi rendah dari dia. Kemudian Ryokugyu memuji-muji gaya Sakazuki Akainu dan tak sabar-sabar untuk mendapatkan kelulusan daripada Akainu. Dan di sini kita juga dapat melihat sepertinya Ryokugyu sangat-sangat menyanjungi Sakazuki Akainu, kerana di panel ini Ryokugyu yakin yang Akainu akan memujinya sekiranya dia pulang ke ibu pejabat Marine dengan membawa kepala monkey di Luffy. So guys, that's it. Ternyata matlamat Ryokugyu adalah untuk mendapatkan kepala Luffy dan bukanlah Robin yang diincarnya. Walaupun kita belum pasti apakah tugas awal Ryokugyu sebelum ini. Kemudian scene beralih semula ke arah Flower Capital, dan sekarang giliran Luffy pula untuk mendendangkan lagunya. Dan gelagat Luffy itu disaksikan sendiri oleh Momonosuke yang teringatkan kata-kata Luffy sebelum ini. Luffy mengarahkan Momo untuk tidak memberitahu siapa-siapa berkenaan dirinya.
kerana dia tidak mahu menjadi hero negara ini. Dan di sini juga barulah kita tahu bahawa patutlah dalam chapter lepas kita boleh tengok scene orang kampung yang mengatakan wira sebenar negara ini adalah Joy Boy yang telah pun berjaya menyelamatkan negara ini dan telah pun keluar dari negara Wano. Kemudian sambil Luffy dengan galaknya di atas podium itu berhibur, tiba-tiba kedengaran suara jeritan Kid memanggil namanya dan Kid bersiap untuk menyerang Luffy. So inilah yang dimaksudkan Killer tadi, yang dia cakap dia dah tahu apa yang bos dia nak buat tadi. Yes, Kid cuba untuk menyerang Luffy. Namun Luffy yang kini menganggap Kid sebagai temannya telah meragut leher Kid dan mengajak Kid untuk berparti dengan dia. Here we go. Dan satu letupan bunga api pun diletupkan dan Luffy mengajak sidang hadirin untuk minum dan berparti sampai subuh. Dan kemeriahan saat itu juga turut disaksikan oleh seluruh kru Mugiwara, Akazaya, pasukan gempur dari kalangan Minks, pasukan Yakuza, pasukan Kibidango, kru Trafalgar Law dan kru Eustace Captain Kid. Dan di tengah-tengah riuk pikuk parti itu, Kid telah menolak tangan Luffy dan menunjukkan surat khabar yang berada dalam genggamannya, membuatkan Luffy terbeliak biji mata dia. Dan Kid mengatakan yang dia datang bukanlah untuk berparti tapi untuk membunuh Luffy kerana posisi Yonko telah pun berubah dan Luffy serta Captain Buggy di Clown adalah Yonko terbaru di dunia. Wah, gila. Dan kemudian scene terakhir untuk chapter ini ditayangkan setelah selesai kerjanya di penjara Udon. Kini Admiral Aramaki Ryukugyu mengorak langkah berjalan menuju ke arah Flower Capital yang diselubungi dengan kemeriahan dan jeritan kegembiraan. Namun sambil berjalan, Ryukugyu mendakwa bahawa kami pihak Marine sekarang tidak berada dalam mood yang baik. Terutamanya sekarang seluruh dunia tengah kucak kacir. Dan chapter pun tamat.